Tanpa melengahkan masa lagi, dengan ini dipersilakan Saudara Juan Mirza daripada Sekolah Menengah Sains Alam Shah Kuala Lumpur untuk menyampaikan topik beliau. Dipersilakan. Terima kasih. Hadirin dan hadirat sekalian, sewaktu perjalanan kontijen kami ke lokasi pertandingan, tiba-tiba datangnya ilham kepada saya. Teringat kata-kata seorang tokoh yang saya pasti dicintai dan digemari oleh kebanyakan masyarakat kita yang berada di Dewan Konvensyen hari ini. Bangsa yang berjaya ialah bangsa yang rajin dan bangsa yang sanggup menempuhi segala cabaran. Berikut adalah kata-kata Tun Dr. Mahathir Mohamad, bekas Perdana Menteri kita yang keempat dan yang ketujuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tak kala kita ingin berbicara berkaitan dengan cabaran. Cabaran adalah sebuah pokok besar yang mempunyai tunjang-tunjang yang kecil. Kita ada cabaran sosial, cabaran pendidikan, cabaran kesihatan dan yang paling sering dibelengui oleh masyarakat kita, cabaran ekonomi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya pasti cabaran ekonomi kebanyakan masyarakat kita banyak yang menghadapi cabaran-cabaran ekonomi kita pada hari ini. Namun, termasuklah saya sendiri. Contohnya, apabila saya dapat tahu bahawa lokasi pertandingan kita adalah IOI City Mall, saya lihat dalam dompet saya, tiba-tiba, mana pergi semua duit yang diberikan mak semalam? Hilang pula. Tapi nasib baiklah pihak penganjur sediakan masakan lauk-lauk yang sedap dari pagi ke petang. Terima kasih sekali lagi pihak penganjur. Berikan tepukan hadirin dan hadirat sekalian. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita pergi lebih mendalam, ayuh kita bergerak kepada adab dan tata susila dahulu. Terima kasih kepada pengacara majlis sebentar tadi, panel hakim yang bijaksana serta hadirin hadirat yang sudi meluangkan masa pada hari yang indah hari ini. Bak kata orang, tak kenal maka tak cinta. Sudah pasti anda tak kenal saya, tapi tunggu, saya buat majlis agar wujudnya perasaan cinta. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nama diberi Juan Mirza Iskandar bin Nur Azwan, mewakili kontijen Sekolah Menengah Sains Alam Shah Kuala Lumpur dan bagi kategori Bahasa Melayu. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kos sara hidup tinggi, cabaran dan penyelesaiannya. Pertama sekali saya kira lebih baik untuk anda semua faham apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan kos sara hidup tinggi. Saya pasti 5 peserta sebelum saya dah pun terangkan maksud dan definisinya secara literal, iaitu kos yang digunakan untuk mengekalkan taraf hidup sesebuah masyarakat. Namun untuk saya pastikan anda semua faham dengan lebih jelas, suka untuk saya terjemahkan definisi kos sara hidup ini sebagai sejumlah wang yang diperlukan untuk menampung perbelanjaan asas seseorang individu. Contohnya apa? Perbelanjaan makanan, perumahan, pendidikan serta perbelanjaan kesihatan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka bila kita ingin berbicara berkaitan dengan kos sara hidup yang tinggi, haruslah anda faham bahawa kos sara hidup ini sebenarnya digunakan untuk kita lihat betapa mahalnya kos yang diperlukan untuk tinggal di sesuatu tempat berbanding dengan tempat yang lain. Sebab itu wujudlah contohnya indeks kos sara hidup negara-negara yang digunakan untuk kita membezakan negara yang ada kos sara hidup yang tinggi dan negara yang ada kos sara hidup yang rendah. Contohnya, negara-negara yang berada di dalam lingkungan negara bermuda, mereka mencatatkan dan berada di kedudukan yang pertama dalam indeks tersebut, yang bermaksud apa? Masyarakat di dalam lingkungan bermuda itu memerlukan kos yang sangat tinggi untuk menampung segala perbelanjaan asas mereka supaya mereka dapat tinggal di situ dalam keadaan yang sejahtera berbanding dengan negara-negara yang di bawahnya. Maka tuan-tuan dan puan-puan, setakat ini saya kira anda sudah cukup jelas bahawa kos sara hidup yang tinggi ini merujuk kepada suatu tempat atau negara di mana masyarakatnya memerlukan untuk mengeluarkan kos yang sangat tinggi untuk menampung perbelanjaan asas mereka seharian. Maka apabila wujudnya kos sara hidup yang tinggi, sudah pasti anda mesti dah mula terfikir-fikir. Mesti ada implikasinya, keburukannya, impak negatifnya atau boleh saya rumuskan cabaran-cabarannya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cabaran yang paling jelas boleh kita lihat, tak perlu tengok jauh-jauh. Kita tengok di negara kita sendiri. Selaku anak Malaysia yang cinta akan tanah air, kita terpaksa akur. Ekonomi negara kita sebenarnya ibaratkan air laut. Ada pasangnya, ada surutnya. Tuan-tuan dan puan-puan, ekonomi kita tidak menentu, tidak konsisten. Tiba-tiba jatuh, tiba-tiba naik. Dan daripada inilah wujudnya keadaan kos sara hidup yang tinggi di negara kita. Buktinya, contohnya baru-baru ini saya ada terbaca sebuah artikel Astro Awani. Kata mereka, kos pasaran gula mentah di pasaran antarabangsa telah meningkat sebanyak 52%. Meningkat dengan sangat mendadak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang menyebabkan pengilang tempatan mempunyai masalah untuk membelanjakan kos yang begitu tinggi, begitu banyak semata-mata nak menghilangkan dan membekalkan gula mentah di pasaran negara, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Betapa kesiannya, lihat bagaimana dengan kos sara hidup yang tinggi ini telah memberikan kesan yang buruk kepada mereka di sektor perniagaan. Namun
yang lebih kecewa untuk saya ceritakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apabila kos sara hidup yang tinggi ini bukan sahaja memberikan kesan kepada mereka di bawah sektor perniagaan, malah seluruh rakyat Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, tak kisahlah siapa anda, di mana pun anda. Contohnya, saya sangat sedih untuk ceritakan sebuah kisah seorang suri rumah yang bernama Anur Syakirah, berumur 27 tahun, di kampung di Kuala Nerang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, beliau telah ceritakan dalam temu bual beliau bersama Astro Awani pada tahun 2022, 6 orang sekeluarga itu terpaksa mencatu makanan selama 2 bulan berturut-turut. Disebabkan apa? Disebabkan oleh kata beliau, harga pasaran yang terlalu tinggi serta isi pendapatan rumah yang tidak tetap. Kadang-kadang mereka terpaksa makan telur sahaja sepanjang minggu, tuan-tuan dan puan-puan. Namun ingat, itu pada tahun 2022. Baru-baru ini saya pasti anda pun sedar dan anda pun terdengar bahawa harga telur kita di pasaran pun dah meningkat dengan sangat tinggi. Tuan-tuan dan puan-puan, sedih saya, nak menangis saya mengingatkan balik akan kisah mereka. Semoga mereka dipermudahkan urusan. Maka itu dari aspek mereka yang berada di kampung perkampungan. Namun kepada para pelajar yang di hadapan saya ini, saya pasti anda pernah berada di situasi yang sama seperti saya. 2 bulan lepas, saya suka akan satu ban ikan bilis berjenama Gardenia di koperasi sekolah saya. Dan waktu saya beli ketika itu, harganya adalah sekitar RM2 sahaja. Tiba-tiba, beberapa minggu kemudian naik RM2.20, RM2.40, RM2.80. Dan baru-baru ini saya tanya rakan saya, berapa harga ikan bilis yang saya selalu beli itu? RM3 katanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tahu tak apa jadi lepas tu? Dah 2 bulan saya tak makan roti kegemaran saya. Dan disebabkan inilah kita dapat lihat bagaimana kos sara hidup tinggi ini bukan sahaja menjejaskan mereka di perniagaan, menjejaskan mereka di perkampungan, termasuk kita para pelajar juga terjejas akibat kos sara hidup yang tinggi ini, menjejaskan seluruh pihak. Inilah cabaran yang pertama. Cabaran yang kedua, apabila kita perlukan gaji yang lebih tinggi semata-mata nak menampung kos sara hidup yang tinggi di negara kita, tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya di Amerika Syarikat, disebabkan kos sara hidup mereka yang tinggi, masyarakat mereka perlukan gaji yang sangat tinggi untuk menampung perbelanjaan asas mereka. Namun kita kembali ke Malaysia, apa yang jadi selepas pandemik COVID-19 baru ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Ramai yang dipotong gaji, ada yang tak ada gaji kerana dibuang daripada kerja mereka, tuan-tuan dan puan-puan. Ada yang sekarang ini freelancing, tidak mempunyai gaji yang tetap. Dan disebabkan inilah mengekang kemajuan masyarakat kita untuk mengadakan sesi pemulihan daripada pandemik COVID-19 ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan inilah perkara yang menjejaskan masyarakat kita sekarang, yang sepatut kita khawatir. Namun jangan risau, ada cabaran, adanya penyelesaian. Contohnya, sedar atau tidak, kerajaan kita sendiri dah lakukan pelbagai bantuan kepada masyarakat, iaitu contohnya sebanyak RM64 bilion Malaysia telah pun disalurkan dalam bentuk subsidi kepada masyarakat kita yang tergelut dan mempunyai masalah dari aspek ekonomi akibat kos sara hidup yang tinggi ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bukan itu saja, kita ada konsep payung rahmah. Bawah payung rahmah ada apa? Pakej rahmah, jualan rahmah, kafe rahmah, semua yang rahmah. Semua ini adalah salah satu bentuk bantuan kerajaan berikan untuk meminimumkan kesan buruk, kesan sampingan yang dihadapi oleh rakyat kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Namun, walaupun kita adanya bantuan daripada kerajaan yang saya amat sanjungi, kita juga harus ada inisiatif sendiri. Kita sebagai rakyat Malaysia ingin progresif dan maju juga, haruslah mempunyai langkah sendiri seperti bijak mengatur strategi kewangan kita, mengatur simpanan, menguruskan perbelanjaan seharian agar kita sendiri tidak terjatuh ke dalam lubuk yang penuh dengan masalah-masalah kewangan ekonomi akibat kos sara hidup yang tinggi. Maka sebelum saya tamatkan pengucapan saya pada hari ini, disebabkan kita daripada satu kantong yang sama, kantong rakyat Malaysia, saya mohon agar kita ingat lirik lagu kebangsaan negaraku. Rakyat hidup bersatu dan maju. Tuan-tuan dan puan-puan, jikalau kita nak hidup secara sejahtera, kita haruslah bersatu membantu masyarakat kita yang dalam masalah. Masyarakat kita, jiran kita, adik-beradik, saudara mara kita yang sedang tergelut dalam masalah yang disebabkan oleh kos sara hidup yang tinggi ini. Disebabkan inilah, bila kita membantu antara satu sama lain, bersatu, barulah rakyat kita, masyarakat kita boleh hidup dengan sejahtera dan maju. Itu sahaja daripada saya. Mohon untuk terus membincangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.